Dalam sebuah negara berdemokrasi, golongan yang miskin akan lebih berkuasa daripada golongan yang kaya kerana mempunyai bilangan yang lebih ramai yang dipanggil majoriti. Sesungguhnya, kehendak majoriti inilah yang terunggul. Itulah salah satu ungkapan yang pernah disuarakan oleh Aristoteles mengenai prinsip dan semangat demokrasi. Barangkali inilah pernyataan yang bisa memberi secepis gambaran mengenai mauduk pidato saya, demokrasi, benteng perlembagaan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang berteraskan keadilan serta para penonton yang dikasihi sekalian. Sebelum meneruskan bicara, izinkan saya mendefinisikan baik-baik kata dalam mauduk pidato saya terlebih dahulu. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, demokrasi boleh ditakrifkan sebagai pemerintahan oleh rakyat atau wakil-wakil yang dipilih dalam pilihan raya. Manakala perlembagaan pula bermaksud undang-undang atau peraturan negeri atau dasar pemerintahan sesebuah negeri itu. Dalam berbicara soal demokrasi yang menjadi benteng kepada perlembagaan negara, 3 isi akan saya kupaskan untuk kita telusuri bersama. Yang pertama, prinsip dan semangat demokrasi boleh dipelajari melalui pengalaman dan sejarah. Yang kedua, semak dan imbang menjanjikan prinsip dan semangat demokrasi supaya diamati. Dan yang ketiga, bagaimana prinsip dan semangat demokrasi boleh mempengaruhi keadaan negara kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman dan sejarah, 2 perkataan yang boleh memberi makna yang lebih kurang serupa, namun tidak boleh dipisah-pisahkan. Bagai irama dan lagu, bagai isi dan kuku. Adapun kita berbincang soal demokrasi, pastinya ia tidak asing lagi jikalau disebut-sebut atau digembar-gemburkan dalam kalangan masyarakat. Baik diterbitkan di media perdana maupun diciap di media sosial, pasti ilmu sejarah yang pernah kita pelajari sewaktu di alam persekolahan akan bermain-main di fikiran. Daripada sejarahlah ia menceritakan bahawa bibit-bibit demokrasi bermula kelihatan apabila ada suatu gerakan yang dilakukan untuk membebaskan negara daripada cengkaman penjajah. Lantaran lahirlah perlembagaan hasil diskusi yang dilakukan oleh tokoh sejarawan demi menggapai kemerdekaan. Namun, seperti yang kita tahu, dalam mana-mana catatan sejarah, tidak akan ada sejarah yang terlepas daripada tokoh-tokoh hitam yang mengeruhkannya. Buktinya, peristiwa yang menyayat hati yang wujud akibat daripada pengaruh dan parti komunis yang mengakibatkan nyawa rakyat menjadi prejudis. 13 Mei 1969 menjadi saksi bahawa sejarah harus diteladani dan difahami dalam membentuk negara yang harmoni, selari dengan prinsip dan amalan demokrasi. Realitinya, pada sehelai kain yang putih, pasti tidak akan terlepas noda-noda hitam yang memotorinya. Kemungkinan itulah analogi yang bertepatan sekiranya kita kontang dalam ilmu sejarah dan sekiranya kita mempelajari sejarah, kita tidak mengaplikasikan dalam negara kita yang berbilang kaum, agama dan bangsa ini. Seperti apa yang pernah dituturkan oleh Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia sendiri, sesiapa yang tidak mempelajari sejarah, sejarah itulah yang akan berulang kembali. Hadirin sekalian, zaman pasca kemerdekaan telah mensajikan perkembangan drastik dalam pembentukan negara yang lazimnya ditadbir menerusi 3 badan kerajaan yang utama, iaitu badan eksekutif, badan legislatif dan badan kehakiman. Ketiga-tiga badan ini berfungsi di bawah satu payung dan mekanisme yang sama yang digelar semak dan imbang. Mekanisme inilah yang digunakan bagi membakar semangat demokrasi di samping menjaga keselamatan perlembagaan negara. Oleh itu, jika tidak ada semak dan imbang dalam mencorakkan gerak kerja jentera kerajaan, dikhawatiri akan ada persengketaan yang menyebabkan satu badan kerajaan mencabuli badan kerajaan yang lain, yang boleh menyebabkan penampakan kerakusan dan penyalahgunaan kuasa yang membimbangkan. Oleh itu, wakil-wakil rakyat yang berdiri atas dikat demokrasi pada hari ini seharusnya menjadi entiti yang berhempas puas menjaga perlembagaan daripada dilanggari. Justru, jika ada permintaan yang substantif, terutamanya dalam hal ehwal pindaan kepada perlembagaan,
amalan demokrasi kita alu-alukan dengan mengadakan perdebatan yang menyeluruh di mana semua pandangan dan pendapat akan dipertimbangkan. Sebagai contoh, atas prinsip demokrasi lah pindaan perkara 119 Perlembagaan Persekutuan berjaya kita raih, di mana undian 2/3 majoriti berjaya dilakukan, dan kini perundangan hanya memperuntukkan bahawa golongan belia berumur 18 tahun sudah pun boleh mengundi dalam siri pilihan raya. Bukan itu sahaja, atas prinsip dan semangat demokrasi jualah Badan Kehakiman boleh berfungsi sebagai badan persendirian, di mana ianya bertugas untuk menilai atau mengadjudikasi apa-apa perundangan yang dirangka dan diluluskan. Hal ini bagi menjamin supaya setiap perundangan yang digubal tidak berkontradiksi dengan perlembagaan sedia ada. Tuntasnya, dalam praktikalnya amalan demokrasi dalam negara kita ini, semak dan imbang sememangnya vital dalam mengesahkan keabsahan perlembagaan negara. Dalam pelaksanaan kerja-kerja, khususnya dalam bidang kuasa perundangan, mekanisme inilah yang ditagih bagi memastikan segala kemelut mengenai perlembagaan mempunyai penyelesaian dan jawapan. Maka, tidak akan timbul lagi pemerintahan yang bercirikan kuku besi maupun diktatorial yang boleh memecah belahkan masyarakat di samping meranapkan perlembagaan begitu sahaja. Hadirin yang saya hormati, pada saat genting ketika negara dalam usaha untuk membendung dan menyelesaikan polemik wabak COVID-19, prinsip demokrasi amat mustahab untuk kita martabatkan. Dalam merangka pelan ataupun kerangka dasar melandaikan jangkitan, polisi yang lebih efektif dan efisien perlu difikirkan. Oleh itu, saluran yang tepat dan benar perlu digunakan bagi menjamin supaya prinsip demokrasi terus dikekalkan. Dengan cara apa? Dengan parlimen yang murni yang boleh dijadikan platform berdiskusi dan berdebat secara inklusif, di mana tidak kira pandangan daripada pihak kerajaan maupun daripada pihak pembangkang boleh kita pertimbangkan. Malahan, tanggungjawab untuk menjaga keselamatan tanah air bukan hanya terletak pada bahu kerajaan semata-mata, tetapi pada bahu rakyat sendiri yang seharusnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bagi meneliti apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh difikirkan untuk kebaikan negara. Sebagai contoh, dalam hal ehwal pakej rangsangan ekonomi seperti prihatin dan laksana, diminta untuk dibahaskan di dalam parlimen bagi memastikan kredibiliti dan transparansi kerajaan dapat ditonjolkan, berpasakkan demokrasi berparlimen yang menjadi amanat. Bukan itu sahaja, di ciapan media sosial, rakyat sendiri membanting tulang, menggembleng tenaga dengan badan bukan kerajaan dalam menjaga ataupun ingin membantu golongan asnaf dan mereka yang memerlukan. Hal ini amat jelas bahawa prinsip dan semangat demokrasi menjanjikan perlembagaan untuk dijaga di samping melaksanakan hak rakyat untuk ditinggikan. Justifikasinya, dalam keadaan COVID-19 yang masih lagi ketika, prinsip dan semangat demokrasi harus kita pegang dan diteruskan. Jadi, kita tanya pada diri sendiri, adakah ini usaha sendirian? Tidak. Kerana usaha dalam menjaga perlembagaan dan menjaga hak rakyat adalah usaha bersama, seperti pepatah Melayu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Jadi kita tanya diri sendiri, apakah penting prinsip dan semangat demokrasi untuk diterus dipegang dalam atma dan sanubari ini? Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai konklusi, demokrasi sememangnya merupakan tunjang yang utama dalam menjadi benteng yang ampuh, utuh dan kukuh dalam menjaga perlembagaan negara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya bersiap siaga demi mengekalkan identiti negara yang unik kerana mempunyai perlembagaan tersendiri dengan mengangkat martabat demokrasi. Ingat, tanpa demokrasi punahlah perlembagaan. Apabila hancurnya perlembagaan, hidup rakyat akan berada dalam kebinasaan. Yang menanti di depan bukanlah kemajuan, tetapi hidup anak bangsa yang akan berada dalam kesenjangan. Lantaran
marilah kita semua fikir-fikirkan apakah sebenarnya yang terbaik untuk negara. Bagi saya mudah. Hanya satu jawaban. Demokrasilah yang sewajarnya menjadi pilihan. Sekian, terima kasih.